Catatan yang pertama, Al-Allamah. Al-Allamah tu mana orang yang lampau alim. Kalau alim tu alim saja. Bila ada term mubalaghah tu Al-Allamah, mana orang yang lampau alim. Macam dia Syekh Bajuri rahimahullah taala. Dia telah menerangkan bahawa Sayyidina Salman radhiyallahu an adalah seorang pendeta agama zaman silam. Mana ulama besar Sayyidina Salman. Antara Naqsyabandi dia ada sanad. Umurnya menjangkau 250 tahun. Masya Allah. Dan menurut riwayat yang lain sampai 350 tahun. Ada riwayat mengatakan umur Sayyidina Salman Al-Farisi, ya, orang yang mana pendapat dia masih muda dipakai oleh Rasulullah SAW. Dalam perang Handak, Sayyidina Salman cadangkan gali parit Handak. Umur tu 18 tahun. Cadangan dia diterima pakai oleh baginda SAW. Ya, itu menandakan kita maknanya apa? Jangan pakai kepala batu. Kena pakai musyarat. Ni ada juga musyarat tapi musyarat mafia. Itu mafia. Dia jadi fungsi, betul apa saya cakap dia pakai, maknanya pakai. Itu musyarat mafia, dia biar tak musyarat, kalau musyarat dengan beruk lagi baik. Kan? Dengar apa saya cakap. Putusankan saya kalau tak ni. Itu musyarat beruk panggil. Itu ayam bagi musyarat kan. Musyarat ni kita nak menggarap. Ambil pandangan sebab orang ada dia lebih, ada dia kurang. Mana ada manusia semua dia lebih, dan mana manusia dia semua dia kurang, semua dia lebih kurang. Jadi kita satukan. Itu faedah kita musyarat. Kita ceritakan Sayyidina Salman ni orang hebat tu. Mana pandangan dia tu dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur pula baru 18 tahun. Sebab dia pakar dalam perjalanan padang pasir tu. Cari teknik dia. Jadi umur dia ada mengatakan 360 tahun. Dan baginda telah membaca sendiri daripada kitab agamanya dahulu, ahli kitabnya mengenai tanda-tanda Nabi akhir zaman. Ya, dalam kitab dahulu, kitab-kitab yang menyebutkan antara tanda-tanda Nabi akhir zaman ialah baginda menolak sedekah. Sebab sedekah ni dipanggil zakat ni, atau sedekah dipanggil wasakh. Apa makna wasakh? Daki. Jadi tak layak dengan keturunan Rasulullah SAW memakan benda daki. Ya, sedekah zakat dipanggil wasakh. Tak layak. Sebab golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib dia tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Hadiah tak apa. Jadi bila disebut dalam kitab dulu Nabi akhir zaman tidak makan sedekah tapi menerima hadiah. Dan tanda cap mohor kenabian di badan dia ada. Bila Sayyidina Salman menguji ketiga-tiga tanda itu wujud atau tidak, maka setelah berpuas hati lantas saja beliau memeluk agama Islam. Dia pergi baginda SAW, jumpa satu hari, dia bawa, ini sedekah untuk kau ya Muhammad. Saya kata minta maaf saya tak makan sedekah. Satu tanda. Balik. Besok pagi pula, besok hari jumpa lagi ya Muhammad, ini hadiah. Nabi terima. Last kali diminta Nabi buka belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila buka di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, ada khatamun nubuwah. Ya. Tak dia nampak khatamun nubuwah tu, dia peluk baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu mana tanda yang jelas secara zahir. Jadi apabila Sayyidina Salman menguji tiga tanda wujud atau tidak, maka setelah berpuas hati jelas, lantas saja beliau pun meluk baginda sallallahu alaihi wasallam, berpeluk, telah terus masuk Islam dan meluk agama Islam. Tanda ini juga telah diberitahu kepada padri Nasrani. Mana semua tanda jelas kenabian, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ya, Nabi dulu lagi dah. Sebelum bangkit Nabi Adam, Rasulullah dah dapat pangkat Nabi tadi. Adam masih tanah lagi dalam hadis tu. Aku telah dilantik Nabi. Ini Rasul. Ya Rasul. Kerasulan. Kemudian catatan kedua, telah dinyatakan daripada hadis yang telah disebutkan tadi bahawa Rasulullah SAW bersabda, kami tidak makan sedekah. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan ganti nama kami? Mengenai parenter dapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Mengatakan bahawa sini ganti nama kami itu, ya, yang bertugas sebagai jamak nahnu. Nahnu la naqtul. Kami tak makan akan as-sedekah. Bagi orang yang pertama digunakan untuk diri sendiri sebagai alamat mengatakan bahawa kami dimaksudkan kepada golongan Nabi, sedangkan ulama-ulama lain menegaskan bahawa ganti nama itu dimaksudkan kepada Rasulullah SAW dan ahli bait keluarga baginda SAW yang keturunan Rasulullah SAW. Ya. Yang mana mengambil sedekah adalah haram. Bagi mereka tak boleh ambil sedekah. Ada hadiah tak? Alasan yang akhir ini yang benar dan dapat dan dalam permasalahan agama pun diberikan hukum yang sama. Ialah ahli bait tidak lebih. Cuma ulama bahas kalau sampai peringkat darurah. Kalau mereka tak ada makan apa, kalau kita ambil juga menyebabkan mati, ketika itu boleh ambil. Sebab kaedah kata ad-darurah tubihul mahzurat. Darurah maknanya dia mengharuskan benda yang dilarang sebab ada darurah kemudaratan. Itu sajalah. Dan satu lagi yang ketiga catatan dia selanjutnya dalam hadis tersebut menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah membeli Sayyidina Salman, yang ini seorang hamba, ya, kepada seorang Yahudi. Sebenarnya ini bukanlah satu pembelian kerana Rasulullah SAW menjadikannya seorang, ya, maknanya muktab ataupun mukatab, ambil akad kitabah, tidak. Dan satu jumlah dirham yang banyak telah ditetapkan untuk membayar kepadanya, dipanggil makatibat, iaitu suatu persetujuan di antara tuan dan hamba. Dia hamba yang boleh makan zakat satu, hamba mukatab. Hamba yang sudah diangkat kitabah dengan tuan dia, antahur, engkau merdeka dengan syarat kau bayar sekian. Ada pun hamba lain tak ada. Hamba kinni, hamba mustaulada, hamba apa lagi? Ya, muba'ad. Ya, itu semua tu tak ada boleh makan zakat sebab dia tak ada ruang untuk merdeka. Yang ni ada ruang untuk merdeka. Jadi syarat lepaskan zakat boleh bagi supaya dia dapat memerdekakan diri dia sebab amalan mereka ni besar. Seperti hamba tadi, dan mencari sejumlah wang yang dibayar kepada tuannya, dan setelah pembayaran tersebut dia akan dibebaskan. Di samping bayaran Salman radhiyallahu anhu dia kena bayar, maka beliau juga dimestikan menanam 300 batang pohon tamar. Masya Allah, 300 batang kena tanam tu. Jadi kita kena tanam kelapa sawit 30 batang.
usahakan, dan menjaganya sehingga berbuah. Ulama juga tunggu berbuah. Dan Rasulullah SAW sendiri mengambil tugas menanam pokok tersebut. Masya Allah, nak lepaskan Sayyidina Salman dari Rasulullah sendiri bagi tolong. Masya Allah, kita kata tergamak kan, tapi Rasulullah punya akhlak tinggi kan. Dia menanam pokok tamar tersebut dengan tangannya yang mulia dan sebagai mukjizat. Apa maksud izat? Ya, hanya dalam masa setahun berbuah pohon tamar tu. Ya, kejap dia tersebut kecuali sebatang pohon yang itu sebenarnya ditanam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, yang ditanam Rasulullah sekejap dia buah setahun ni. Maka Rasulullah SAW pun mencabut pohon tamar tersebut dan menggantikan dengan yang lain. Walau bagaimanapun ia ditanam di luar musim, pohon tamar tersebut mengeluarkan buah juga sama. Itu mukjizat bagi Rasulullah SAW. Inilah mukjizat yang kedua di Madinah. Kebun ini masih lagi dikenali sebagai kebun Salman. Itu maknanya. Habis kemudian catatan yang keempat, Allah.